Okey, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita buka buku nota kita ataupun salinan ringkasan ilmu tajwid kita yang kita kongsikan, insya-Allah, untuk tambah lagi jelas. Kalau kita bercerita tanpa kita tengok kepada skrin ataupun kepada rujukan ni mungkin kurang jelas. Tapi insya-Allah bila kita share gini, insya-Allah jelas dan bertambah jelas dan bertambah lagi faham kita kalau kita sambil kita bercakap, sambil saya bercakap ni, tuan-tuan puan-puan boleh salin, boleh buat catatan, boleh buat rumusan, boleh buat ringkasan di tepi-tepi muka surat yang kita syarahkan insya-Allah. Okey, akhir sekali perbincangan kita dalam ilmu tajwid, ringkasan kita dah selesai sebenarnya hukum pertama yang masyhur, yang masyhur dalam bacaan. Maksudnya masyhur, setiap kali kita baca kita akan jumpa hukum-hukum ini. Antara hukum yang masyhurnya hukum 5 ataupun hukum nun sakinah dan tanwin. Hukum nun sakinah dan tanwin, dan salah satu daripada hukum nun sakinah dan tanwin kita dah selesai. Jadi insya-Allah perjalanan kelas kita sebelum kita nak pergi kepada tajuk berikutnya untuk malam ni, tajuk baru, kita buat murajaah. Kita buat ulang kaji ataupun ulang semula apa yang kita bincangkan kelas lepas. Untuk tuan-tuan puan-puan boleh bantu menjawab ataupun sebut-sebut bagi kita lebih lancar, lebih lancar. Okey. Hukum yang pertama kita dah belajar yang minggu lepas adalah izhar halqi. Izhar halqi. Okey, saya minta sangat-sangat kalau dah yang mute pun tak ada masalah. Bila saya sebut hukum-hukum dalam bahasa Arab, sebut bersama-sama. Supaya nak membiasakan lidah kita selalu sebut. Selalu sebut, kita akan ulang, tak tahu dalam kelas ni mungkin sebutan ini mungkin berkali-kali, 10 kali, 20 kali. Akhirnya kita akan hafal dengan cara itu. Macam ni. Kalau saya sebut izhar halqi, tuan-tuan bolehlah sebut dalam diri izhar halqi. Ulang. Last kali kita jadi ringan lidah kita. Jangan kita tutup mulut rapat-rapat. Nanti susah nak sebut. Bukan saja nama hukum. Nanti saya akan sebut hurufnya ada berapa. Jadi tuan-tuan latih. Biasakan sebut sama-sama. Saya sebut, ikut sebut. Supaya dengan cara itu insya-Allah lebih berkesan. Kita nak harapkan kita ambil buku, kita hafal macam budak-budak nak masuk exam sekolah kan. Mungkin tak ramai yang boleh buat. Tapi insya-Allah dengan cara kita selalu sebut, ulang-ulang sebut dalam kelas tajwid, dan insya-Allah kita akan ulang-ulang sebut juga dalam kelas tahsin, dalam kelas-kelas yang lain yang ada kaitan dengan Al-Quran. Bila kita selalu sebut, akhirnya kita akan hafal dan akhirnya mudah, lidah kita senang dan lancar untuk menyebutkan hukum-hukum tajwid. Dan dengan cara tak langsungnya kita dah menguasai sebutan itu insya-Allah. Okey, dengan cara ringkasnya izhar halqi merupakan hukum yang pertama dalam ilmu at-tajwid dan insya-Allah kita dah jelas. Izhar halqi ini antara hukum yang paling mudah sekali sebab kita hanya jelaskan nun mati dan tanwin. Okey, namanya izhar halqi itu maknanya kita nak kena jelaskan nun mati dan tanwin. Kerjanya senang. Cara kita nak bacanya senang. Maknanya kita jelaskan, selesai masalah. Berbanding dengan hukum-hukum lain, dia nak kena dengung, cara dengung, tebal nipis dengung. Cuma izhar halqi yang last kali saya bagi peringatan supaya kita jangan ada saktah dan jangan ada qalqalah, lantunan nun mati ataupun tanwin. Yang saya selalu sebut ataupun tegur dalam bacaan kita waktu kita buat tahsin ataupun kita buat baca tadarus Al-Quran. Okey, siapa boleh sebut izhar halqi ini dengungnya berapa harakat? 2 Tak ada dengung, Ustaz. Tak ada dengung. Halqi tak ada dengung, Ustaz. Siapa jawab 2 harakat tadi? Saya. Dah terkena. Dia belum makan ubat, Ustaz. Bukan, saya teka. Minta maaf ya. Minta maaf saya. Belajar, tak perlu malu. Ya, betul. Saya nak buat lawak sikit, nak bagi yang baru masuk tu tertawa dan tersenyum. Senyum itu sedekah. Jidin tak apa, Jidin. Sabar ajalah. Jidin sabar aja. Okey. 2 harakat tak ada sebab dah dia tak ada dengung. Okey, saya silap. Tanpa dengung. Okey.
Okey, hurufnya ada berapa? Huruf dia ada 6. 6. Okey, kalau sebut dengan secara jumlahnya, secara ayatnya macam mana bunyinya? Apa ya? Apa lupa. Orang lain, orang lain. Orang lain macam mana kita nak hafal huruf 6 ni? 6 huruf untuk izhar halqi. Majmu'atun fi qawlika, dihimpunkan dalam satu perkataan yang bunyinya aghin kha'ahu. Akhin kha'ahu. Aghin kha'ahu. Okey, sebut sama-sama. Aghin Arhin kha'ahu. kha'ahu. Okey, kan 6 huruf ni tempat keluarnya di halqum. Duanya di pangkal ha dengan Arhin kha'ahu. ya. Okey. Kalau tak silap saya Haji Din, saya dah bagi tugas ini 1 minggu untuk hafal Haji Din. Okey, terus Saya saja kita ulang-ulangkan Arhin qa'ud dah ada dekat skrin ni. Dah ada dekat skrin ni. Arhin qa'ahu. Okey, saya bulatkan. Ni kita boleh hafal yang ini untuk kita senang ingat. Dengan kita ingat huruf izhar halqi ini akan membantu kita faham huruf-huruf lain ataupun huruf-huruf hukum lain. Dia dalam Al-Quran ini 28 huruf hijaiyah, kita dah ingat 6 huruf. Jadi ada 22 huruf lagi untuk 4 hukum yang kita belum belajar. Mesti kita kena ingat sebahagian, dan sebahagian yang separuh lagi itu adalah untuk hukum yang terakhir insya-Allah. Okey. Okey, itu kesimpulan minggu lepas. Okey, untuk malam ni insya-Allah kita akan masuk tajuk baru. Muka surat berapa? Muka surat 4 dalam ringkasan nota kita ini, muka surat keempat. InsyaAllah kita ada sini perhatian ini. Untuk bahagian perhatian ini kita tangguh dulu. Kita simpan dulu yang ni. Kita akan terangkan selepas insyaAllah. Selepas kita faham hukum yang kedua. Sebab ini eloknya kita faham selepas hukum yang kedua lah. Dia ada kaitan. Sebenarnya dia ada kaitan dengan hukum yang lepas. Dan dia ada kaitan juga dengan hukum baru malam ni insyaAllah. Okey, tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, insya-Allah cuba kita relax fikiran kita, jangan tertekan, jangan terasa macam tak faham. Insya-Allah minta Allah fahamkan kita, minta Allah Subhanahu Wa Taala beri kefahaman, permudahkan untuk kita faham dan hafal dan boleh amal hukum tajwid ini dengan sempurna dan baik insya-Allah. Okey, tajuk kita pada malam ini adalah idgham ma'al ghunnah, ataupun kita ambil tajuk besar dulu namanya idgham. Idgham. Apakah makna idgham? Kalau izhar itu nyata dan terang. Nyata dan terang kalau izhar. Idgham pula dari segi bahasa Arab, idgham dengan makna memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Idkhalus syai' fi syai'. Maknanya kita memasukkan sesuatu. Memasukkan sesuatu. Apa yang kita nak masukkan sekarang ni? Okey, itu semua ada kaitan dengan Al-Quran, dengan bacaan Al-Quran. Okey. Okey. Dari segi istilah pula, bila sebut istilah, sekarang ni kita tengah belajar ilmu tajwid. Dalam maknanya istilah ulama tajwid. Ulama tajwid memberi erti dan memberi ta'rif, definisi kepada idgham ini. Apakah dia? Idgham ma'al ghunnah bermaksud memasukkan nun sakinah ataupun tanwin kepada salah satu huruf-huruf yang berikut. Okay, disebabkan kita dah baca idgham ma'al ghunnah ini, maknanya di sini dia sebut huruf untuk idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah maknanya idgham beserta ghunnah. Idgham beserta ghunnah ya. Jadi huruf-hurufnya ada berapa? Di sini disebut ya, waw, mim, nun. Adanya 4. Adanya 4 huruf. Idgham ma'al ghunnah ada 4 huruf. Ya, waw, mim, nun. Yumin, dalam perkataan yumin ataupun yanmu. Yanmu. Dia kalau dalam bahasa Arab dia banyak makna. Dia tulis yan,
Maaf lagi saya belum tulis lagi, belum boleh tulis lagi dengan pen. Tengah usaha nak tuliskan dengan pen lebih jelas. Yanmu maknanya subur dalam bahasa Arab. Allah turutnya tulisan. Ya, nun, mim, waw. Okey, dalam bahasa Melayunya ada ustaz tu ringkaskan, dia kata menu, menu. M pula, mim ya, mim ya, mim, mana menu? Mim, nun ya, waw. Tu menu makan, menu. Untuk nak senang kita hafal. Untuk nak senang kita kenal huruf idgham. Okey. Kita buatlah gaya kita, cara mana yang mudah untuk kita faham. Yauman ke, ada kadang-kadang sebut yauman maknanya satu hari. Yauman ataupun yanmu maknanya subur. Itu dalam masa yang sama kita tahulah sedikit banyaknya bahasa Arab. Okey, jadi kembali kepada istilah tadi, ulama tajwid memberi faham kepada kita makna idgham ma'al gunnah, iaitu kita masukkan nun mati ataupun tanwin. Jadi cerita besar kita masih lagi kita membahaskan berkenaan dengan apabila kita baca Quran, kita berjumpa nun mati ataupun kita berjumpa dengan tanwin. Bila dia selepas nun mati ataupun tanwin, ada mana-mana huruf, maka dia akan terkeluar hukum-hukumnya. Yang katanya hukum 5. Kita dah faham yang minggu lepas, dia ada 6 huruf. Nun mati ataupun tanwin yang jumpa 6 huruf halqi itu, kita dah selesai dah, izhar halqi. Yang malam ni, nun mati ataupun tanwin bertemu salah satu huruf ya ataupun waw ataupun mim ataupun nun, kita kenal ini namanya idgham ma'al gunnah. Sebut idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Okey. Ya, ma'al gunnah. Okey. Jadi selalu kita sebut ma'al gunnah, ma'al gunnah. Kita ambil satu je lah, walaupun ada orang sebut idgham bi gunnah tu. Ya saya. Kalau yang orang cakap apa, idgham bi gunnah pun sama ke? Baru saya sebut ni. Idgham, kita ambil satu je. Idgham ma'al gunnah yang senang sebut. Idgham bi gunnah sama juga. Sama juga. Yeah. Ma'al beserta. Bi gunnah dengan. Idgham ma'al gunnah maknanya beserta gunnah. Idgham bi gunnah maknanya idgham dengan dengung, dengan gunnah. Okey. Okey, jadi bila kita jumpa dalam bacaan kita nun mati ataupun tanwin, dua baris tu, dua baris atas, dua baris bawah, dua baris depan, bila berjumpa salah satu huruf, sama ada ya ataupun waw ataupun mim ataupun nun, maka hukumnya idgham ma'al gunnah. Okey, kita tengok contoh. Contohnya di sini huruf idgham ma'al gunnah, dia dah bahagi, dia dah asingkan. Ini huruf ya, ini huruf waw, ini huruf mim, ini huruf nun. Okey. Sekarang ni contoh yang dalam kumpulan yang pertama ini, contoh untuk tanwin. Okey, contoh untuk tanwin. Okey. Usrin yusra, usrin yusra. Di sini maknanya tanwin bertemu dengan huruf ya. Tanwin bertemu dengan huruf ya, maka hukumnya idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Okey, saya sebut semua, nanti saya nak tanya. Saya nak tanya, nak tengok tuan-tuan puan-puan jawab tu macam mana, kemas ataupun tidak. Okey. Idgham ma'al gunnah. Dan contoh yang kedua, saya ambil 2 tanwin dan 2 nun sakinah. Contoh yang kedua, waliyyin wala nasir. Waliyyin wala nasir. Di sini tanwin bertemu dengan waw. Tanwin bertemu dengan waw. Hukumnya idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Okey, hukum bahagian nun sakinah pula, nun mati bertemu dengan ya. Ay yadkhuluha. Ay yadkhuluha. Kita kenal dulu. Belum lagi saya jelaskan macam mana kita nak sebut dengung itu. Dengar dulu. Kenal dan dengar dulu. Nun mati di sini bertemu dengan ya. Hukumnya idgham ma'al gunnah. Okey, idgham ma'al gunnah. Contoh yang kedua, bahagian nun sakinah, bahagian nun mati, iaitulah nun mati bertemu dengan waw. Min walin. Min walin. Nun mati bertemu dengan waw.
Okey, tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, cara kita nak latihkan diri Cara kita nak latihkan diri, insya-Allah kita nak cari satu kaedah untuk nak lancarkan, nak latih, nak sebut selalu. Okey, kalau kata soalan, siapa-siapa yang bertanya kita lah, apa hukum di dalam ayat ini? Ay yadkhuluha. Okey, macam mana selalu kita jawab? Hukum tajwid lah, hukum tajwid. Jangan cakap hukum haram halal pula. Kalau orang tanya dalam an yadkhuluha, apa hukum dalam an yadkhuluha di sini? Ambil yang bahagian dengung. Idgham ma'al-ghunnah. Okey, ada jawab idgham ma'al ghunnah. Boleh jawab cara lain tak? Ada siapa-siapa yang boleh jawab cara lain tak? Idgham bi ghunnah. Okey. Itu tukar nama je. Okey, selain pada tu? Okey, selain pada tu? Nun mati bertemu ya. Ya. Ya, betul. Okey, kita boleh tambahkan lagi supaya kita sentiasa sebut dengan cukup. Ustaz saya ni ajar, dia bukan setakat nun mati bertemu dengan ya, hukumnya idgham ma'al ghunnah. Bukan setakat itu. Dia akan sebut nun mati bertemu dengan ya, idgham ma'al ghunnah, yang mana ya ini salah satu huruf idgham ma'al ghunnah yang 4 yang semuanya yarmalun ataupun yanmu. Dia sebut, dia ulang-ulang benda yang sama. Supaya bila kita dah ulang-ulang, nak cerita kepada orang pun senang. Dia tak cukup dengan an yadkhuluha, hukumnya idgham ma'al ghunnah. Dia tak cukup. Sebab nanti kita tak biasa nun mati bertemu dengan ya, ataupun huruf-huruf lain bertemu dengan apa? Nun mati bertemu dengan huruf apa yang lain. Kita biasakan diri, insya-Allah, kalau ada soalan, contohnya macam sini, nun mati bertemu dengan ya, hukumnya idgham ma'al ghunnah, dengung miqdar 2 harakat. Harakatain. Tapi tak apalah, yang dengung 2 harakat dah tentunya kita simpan dalam fahaman kita. Bila sebut dengung, tak ada lain daripada 2 harakat. Dalam ilmu tajwid, kalau dengung, 2 harakat. Tak lebih, tak kurang. Dia tak ada macam hukum mat. Kalau mat dia ada 2, ada 4, ada 6, ada 5 kan. Kalau dengung je, 2 harakat. Kalau tak dengung, tak ada harakat. Jidin. Kan? Okey, kalau tanpa dengung, tak ada harakat. Kalau dengung, 2 harakat. Jadi tak perlu sebutlah 2 harakat tu. Kalau ada soalan ataupun orang bertanya kepada kita, cuba latihkan diri, kita jawab. Contohnya usri yusra, kita jawab tanwin bertemu dengan ya, hukumnya idgham ma'al ghunnah. Jawapan separuh sempurna tapi dah puas, insya-Allah. Okey. Okey, contoh yang seterusnya saya boleh tanya bisultanim mubin. Siapa boleh jawab di sini? Hukum yang berkaitan untuk tajuk malam ni. Ni contoh bisultanim mubin. Jawapan Nun yang mati bertemu Nun dengan mati bertemu dengan mim. nun mati hukumnya bertemu idgham. Dengan mim. dua-dua salah. Nun tanwin bertemu dengan mim. Betul. Tak cukup lagi tu. Nun tanwin bertemu dengan mim. Tanwin bertemu Ya, dengan bertemu mim. dengan nun. Ya. Tanwin bertemu dengan mim, hukumnya idgham ma'al ghunnah. Tricky Itu jawapan. itu cukup Tricky, ayat. Ini stop and trick ni. Okay. Besok tak apa sambil-sambil kita kita faham, sambil-sambil kita mesra insya-Allah. Jangan kita tertekan sangat dengan disebab ni dia kena guna fahaman dan hafal Itu kadang-kadang kita terasa macam berat. Tapi tak apa, cuba kita latih dan biasakan dengan cara ni insya-Allah. Bisultanim mubin di sini betul nun mati yang ada dalam tanwin. Kalau jawab macam tu betul. Tapi ni tak cukup. Kena tanwin bertemu dengan mim, hukumnya idgham ma'al ghunnah. Cantik. Orang dengar pun insya-Allah faham. Separuh faham ni. Insya-Allah hampir komplit faham lah. Tapi kita latihkan dengan cara tu. Jangan sebut idgham ma'al ghunnah saja. Sebutnya kenapa, apa yang bertemu dengan apa di sini akan menjadikan hukumnya idgham ma'al ghunnah. Supaya orang yang baru belajar pun, orang baru nak kenal tajwid pun, dia akan senang faham.
Sebab berlakunya pertemuan antara tanwin dengan huruf idgham ma'al gunnah, maka hukumnya idgham ma'al gunnah. Okey, satu lagi kita test tengok. Mimman mana'a. Ni. Macam mana nak jawab? Apabila nun mati bertemu mim. Tak cukup tu. Mim, Ya, hukumnya idgham ma'al gunnah. Nun mati Ya. bertemu mim, idgham ma'al gunnah. ya cukup. Nun mati bertemu dengan mim, hukumnya idgham ma'al gunnah. Minta maaflah, gunalah ayat saya. Ya. Jangan apabila tu dia kalau nak hurai, nak syarah boleh juga apabila, tapi banyak kali apabila kan kita terus masuk nun mati bertemu dengan mim, hukumnya idgham ma'al gunnah. Senang, ringkas dan boleh faham. Okey, apabila nun bertemu dengan mim, maka hukumnya idgham ma'al gunnah. Panjangkan sikit. Itu panjang sikit. Ambil terus, nun mati bertemu dengan mim, hukumnya idgham ma'al gunnah. Tak apa tuan-tuan, puan-puan, tak apa, payah sikit awal, insya-Allah senang kemudian. Kena apa ni, kena usaha lebih, curahkan tenaga lebih sikit, perahkan otak lebih sikit untuk kita nak hafal dan nak lancarkan. Okey, kita habiskanlah. Dah macam seronok pula. Azaban nukra. Azaban nukra. Okey, macam mana nak jawab di sini? Tanwin bertemu dengan nun, hukumnya idgham ma'al gunnah. Cantik, cukup, lengkap. Alhamdulillah. Ini untuk saya lah. Kalau ustaz lain jajar, kena ikut cara ustaz lain pula. Saya dah cukup dah ni. Tanwin bertemu dengan nun, hukumnya idgham ma'al gunnah. Kan senang kan kalau kita nak bersembang dengan orang, kawan-kawan kita berkenaan dengan hukum tajwid. Kita cukup keluarkan ayat ni sebiji macam ni, dah cukup dah. Untuk dia faham, untuk dia terima hukum yang ada dalam contoh ni. Azaban nukra, tanwin bertemu dengan nun, hukumnya idgham ma'al gunnah. Last, liman nuridu. Liman nuridu. Macam mana nak jawab? Yang mute pun boleh jawab. Biasakan. Saya dah sebut, biasakan lidah kita. Walaupun kawan kita dah jawab 2-3 orang serentak tu, kita yang duduk diam ataupun kita yang mute pun biasakan sebut cara jawapan tadi. Lama-lama nanti kita dah terlatih, semua hukum kita guna cara yang sama. Nun mati bertemu dengan nun, hukum idgham ma'al gunnah. Ya, betul. Nun mati bertemu dengan nun, hukumnya idgham ma'al gunnah. Okey, kita dak sebut idgham ma'al gunnah, kita dak sebut nun mati tanwin bertemu dengan itu dengan ini. Idgham ma'al gunnah tu apa? Macam mana kita nak gunnah tu? Okey. Masukkan. Okey. Haji boleh berkawan lah. Okey, macam mana kita tengok sini. Di sini dah ada dah Haji Din. Biasa rebut dulu. Okey, cara bacaannya macam mana kita nak sebutkan gunnah tadi ataupun ma'al gunnah tadi. Okey, di sini dia dah terangkan sebenarnya. Wajib dibaca dengan idgham. Yang mana idgham tu kita dah terangkan tadi. Kita masukkan nun sakinah. Sakinah tu apa Haji Din? Nun sakinah tu nun tanwin lah. Nun sakinah tu nun yang berbaris. Nun mati Haji Din, nun mati. Nun mati berbaris nun mati. di atas, di bawah dan di depan. Okey. Mungkin tak teratur lah, tapi boleh jadi kena. Haji Din, jangan minum jus ketum Haji Din jangan minum jus ketum. Haji Rashid, boleh tak kita mute dia Haji Rashid? Dia tekan tikam main tekan tikam Dia main tekan tikam itu. Dia sebenarnya tadi yang kalimah yang tanwin tu tadi dia tengah cari tanda ra tu, tanda tanwin tu dia cari, tengah cari tu. Itu Pasal yang Ustaz tadi sebutkan tapi tak ada baris dua tanda tanwin tu kan. Dia tengah cari tu. betul. Dia garuk kepala tadi. Ada panggil kasrah kan, kasrah.
Kasratain, Ah, kasratain. kasratain. Minta maaf ya yang lain. Ya Allah, Haji Din ada ni. InsyaAllah dia penghibur. Ada apa ni? Penyeri suasana Penyeri suasana kita. Untuk Bukan 3 negara. InsyaAllah jangan. Betul Ustaz. Tak apa, kita dapat ketawa. Dapat Okey. kelakar sikit lah. Dia pun okey. Okey, terus. Okey. Jadi kita nak masukkan nun sakinah. Sakinah ni maknanya mati yang tak hidup, yang tak berbaris. Nun sakinah ni maknanya nun mati ataupun tanwin yang dikehendaki ataupun yang dimaksudkan dengan tanwin dua baris atas fathatain, dua baris bawah kasratain, dua baris depan dhammatain. Okey. Dhammatain dua ke dalam huruf-huruf idgham yang 4 tadi. Ya, waw, mim, nun. Okey, kita masukkan serta dengung dengan qadar 2 harakah. Itu cara dia. Di mananya penjelasannya bila nun mati ataupun tanwin bertemu salah satu huruf 4 tadi ya, waw, mim, nun, maka kita kena dengungkan dan kita kena masukkan nun mati dan tanwin itu ke dalam huruf-huruf idgham tadi yang 4 dengan qadar 2 harakat. Dengung tu 2 harakat. Ingat bila sebut dengung, suara yang keluar dari khayshum. Dengung-dengung tu suara yang keluar daripada hidung kita itu dengung 2 harakat. Dia bukannya huruf. Dengung-dengung ni adalah sifat ataupun suara yang keluar jarayanun nafs. Angin yang berlari di bahagian khayshum itulah dinamakan dengung. Lama mana kita nak keluarkan kita nak larikan angin tu hanya dalam zaman ataupun qadar 2 harakah sahaja. 2 harakah sahaja dengung itu. Sebab itu contoh yang kita sebut tadi, kita kembali kepada contoh yadkhuluha. Nun masuk ke dalam ya dalam qadar 2 harakat. Sementara kita nak sebut ya tu ada suara keluar pada hidung kita itu 2 harakat. Itu 2 harakat. Okey. Ini penjelasan dia. Nanti kita buat kesimpulan lagi best. Kita habiskan dulu bahagian bila gunnah. Dia kalau tak cukup, dia tak nampak ataupun kita terasa macam tak sempurna lagi. Kita terus pergi kepada hukum yang ketiga dalam 5 hukum tu. Yang ketiganya idgham bila gunnah. Maknanya sekarang kita akan faham idgham itu terbahagi kepada 2. Satunya ma'al gunnah, yang keduanya bila gunnah. Okey, maknanya tadi kalau ma'al gunnah tadi dengung, yang bahagian kedua ni dah tentunya tak dengung. Lawan yang tadi Okey, apa pengertian dia? Idgham bila gunnah ini bermaksud memasukkan nun sakinah atau tanwin kepada salah satu daripada huruf-huruf yang disebut di sini hanya 2 sahaja, lam dan ra. Lam dan ra. Okey, mungkin kita boleh hafalkan perkataan ini. Memang dalam banyak-banyak buku kita tajwid dia akan bagi perkataan yarmalun. Yarmalun. Ra. Okey, mim, lam, waw, nun. Nun, nun yarmalun. Yarmalun. Yarmalun, ni senang. Senang kita nak sebut. Jadi 6 huruf ni. Yarmalun ini untuk kedua-dua jenis idgham. Idgham ma'al gunnah dan idgham bila gunnah. Kita keluarkan ra dan lam. Maknanya kita bezakan di sini ra dan lam ini untuk bahagian yang tanpa dengung, yang 4 huruf lagi ini untuk yang dengung. Okey, kita tengok dulu sini. Idgham bila gunnah bermaksud memasukkan nun sakinah, nun mati ataupun tanwin, tanwin 3 tadi kepada salah satu. Maknanya kepada lam ataupun ra. Nun mati masuk ke dalam lam, nun mati masuk kepada ra ataupun tanwin masuk ke dalam kedua-dua lam ataupun ra ini. Kita tengok contoh untuk lebih jelas. Okey, di sini hurufnya lam dan ra. Ini bahagian tanwin, ini bahagian nun sakinah. Okey, bahagian tanwin hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Okey, jadi kalau kita nak jawab, di sini tanwin bertemu dengan huruf lam, hukumnya idgham ma'al gunnah. Bila gunnah.
Yang ma'al gunnah tu salah. Saya nak tengok Ajidin je. Idgham bila gunnah Bila guna. Bila gunnah. Kena tukar lah. Jangan semua ma'al gunnah berlaku. Okey, hudal lil muttaqin. Kita belum cerita lagi macam mana nak dengung tu ataupun macam mana tak dengung tu. Okey, kita tengok hukum pertemuan dulu. Di sini disebabkan tanwin yang ada pada huruf dal bertemu dengan huruf lam. Nanti ada tanda-tanda dia semua ni kita sebut kemudian lah. Okey. Maka hukumnya bila gunnah, idgham bila gunnah. Kita tengok bahagian nun pula, nun sakinah, nun mati sini bertemu dengan lam, hukumnya idgham bila gunnah. Bacaannya milladunka. Milladunka. Nun mati bertemu dengan lam, hukumnya idgham bila gunnah. Okey. Okey, saya tanya di sini bahagian ra, contoh bahagian ra berbunyi contoh ini la raufur rahim. La raufur rahim. Macam mana kita nak jawab? Tanwin bertemu dengan ra. Hukum idgham bila gunnah. Ya, dah boleh sembang dah. Dah boleh bercerita. Sebelum kita nak sebut mesti kita dah faham kan? Kalau tidak tak boleh sebut. Maknanya kita faham dan kita boleh bercerita. Tinggal lagi macam mana kita nak baca. Ini nanti lepas ni saya terangkan pula cara bacaannya. Okey, satu lagi mir rabbihim. Mir rabbihim. Mir rabbihim. Macam mana kita nak jawab? Nun bertemu dengan ra. Nun mati dengan ra, hukum idgham bila gunnah. Ya, kena cukup. Jangan nun bertemu dengan ra. Nun bertemu dengan ra lain jadinya. Dia kena mesti mati. Yang nak jadi hukum tajwid mesti kena nun mati. Kalau nun hidup dia tak jadi apa-apa, dia temu je. Dia tak jadi hukum. Mesti kena nun mati ataupun bertanwin bertemu dengan ra, dia akan jadi hukumnya idgham bila gunnah. Okey. Ya, saya. Assalamualaikum Ustaz. Nak Waalaikumsalam. tanya untuk hukum idgham bila gunnah itu nun mati dan tanwinnya tu mesti berjumpa dengan lam sabdu dengan ra bersabdu. Saya belum masuk bahagian tu, tapi betul itu sebagai tandanya. Sebab tanda nanti saya akan cerangkan naqis dan kamil. Itu hujung-hujung kelas. Kita belum nak habis lagi kelas. InsyaAllah. InsyaAllah saya akan sampai ke situ. Untuk tanda dia dan kenapa nak masukkan habis. Semua tu insyaAllah dia ada. Ada hadiahnya di akhir kelas, penghujung kelas. Jangan cepat. Ini kita ikut teks dulu, ikut apa yang ada di depan kita. Nanti saya akan bagi tambahan, itu boleh tuan-tuan, puan-puan boleh tanda sebagai tambahan dari syarahan saya insyaAllah. Okey, habisnya contoh yang kita baca di sini, kita dah boleh tahu nak jawab macam mana, apa yang bertemu dengan apa, kenapa dan apa jadinya kan, hukumnya idgham bila gunnah contohnya tadi. Okey, kita dah sebut bila gunnah. Macam mana nak bacanya? Apa itu bila gunnah? Di sini diterangkan. Cara bacaannya wajib diidghamkan, wajib dimasukkan, iaitu dengan menghilangkan bunyi nun sakinah atau tanwin itu ke dalam huruf lam atau ra di samping tasydid yang tegas tanpa dengung. Panjang ni. Okey. Jadi nun mati ataupun tanwin apabila bertemu dengan lam ataupun ra, apa yang wajib kita buat? Kita kena masukkan dan kita kena hilangkan bunyi nun ataupun tanwin itu ke dalam huruf lam, ke dalam huruf ra dan kita tasydidkan. Tasydidkan apa? Tasydidkan lam dan ra itu dengan keras tanpa dengung. Tanpa dengung. Maksud dengan keras ini maknanya kita habiskan terus bunyi nun mati ataupun tanwin. Hilang terus. Semua masuk dalam lam ra. Tersembunyi ke dalam lam dan ra tanpa dengung. Suara yang keluar dari hidung ataupun nafas yang berlari di hidung pun tak ada dalam bahagian ini. Itu bezanya antara hukum bi gunnah dan antara bila gunnah. Okey, sebab itu kembali kita kepada contoh kita. Betul tak apa yang kita baca di sini berlaku pada bacaan kita? Bila kita baca hudal lil muttaqin,
Ini kita baca setelah bertemunya tanwin dengan huruf lam. Cuba kita asingkan, pisahkan sebelum dia bertemu. Macam mana bunyi? Hudan. Hudan. Tak, asingkan hudan saja. Hudan. Kan ada nun kan? Tak ada. Tak. Kalau kita baca tanwin, hudan. Hudan. Ada nun tak? Ada sama-sama Ustaz, masih ada sama-sama. Masih ada sama-sama dia. Tak boleh sama-sama. Kena confirm. Okey, tak apalah. Kita ambil nun sakinah dulu. Lepas tu kita patah balik tanwin. Kini ni ambil nun sakinah dulu. Min ladunka. Okey. Dia relax dulu Ajidin. Min ladunka. Sebelum ini kita baca setelah dia bertemu. Cuba kita pisahkan. Jangan dia bertemu dulu. Jangan bagi dia bertemu. Min. Ada nun tak? Ada. Tapi bila nun ini bertemu dengan lam, hukumnya idgham bila gunnah, nun ini akan tersembunyi dan akan dimasukkan sepenuhnya ke dalam lam bersabdu ni, sehingga kan kalau tak tulis nun pun bacaan kita betul. Mil seolah-olah nun tak ada, mim bawah mi, lam bersabdu. Mil ladun. Itu cara bacaan dia. Dia tak ada langsung dah nun mati. Jangan min. Kalau ada je jarayanun nafas di hidung kita, salah tu. Itu bukan idgham bila gunnah. Nak kena kontrol lidah ni, lidah. Lidah nak kontrol semua, kontrol diri semua sekali. Dengan muka-muka sekali. Betul. Milla maknanya terus masuk ke dalam lam. Kontrol lidah. Okey, kembali kepada contoh tanwin, mungkin ada yang belum clear lagi. Tanwin ni asalnya nun mati juga. Tetapi nun mati yang zaidah, yang hanya bunyi tapi tak ada pada tulisan. Tanwin ni asalnya nun mati juga yang hanya ada pada sebutan, bukan pada tulisan. Contohnya kalau kita pisahkan hudan nun mati tu, tapi dia bentuk dia tanwin. La raufun nun mati kan? Fun itu nun mati tu, tapi bentuknya tanwin. Itu asal tanwin. Asal tanwin nun mati juga. Okey, jadi bila bertemu, maka nun mati yang ada pada tanwin itu hilang terus, masuk ke dalam lam, masuk ke dalam ra. Hudal la raufur terus masuk. Langsung tak ada kesan ataupun tak ada saki-baki dari nun mati ataupun tanwin. Fur terus. Kontrol juga kontrol lidah semua. Ya betul. Nak jaga supaya tak ada langsung keluar dari hidung ataupun daripada khayshum kita. Maka terlaksanalah hukum idgham bila gunnah dengan baik dan sempurna. Okey. Habis di sini. Nanti kita buat kesimpulan sebelum itu lagi kita tengok pengecualian. Di sini terdapat pengecualian bagi potongan ayat ini dalam surah Al-Qiyamah. Nun mati bertemu dengan ra, tetapi ada tanda sin. Dalam surah Al-Qiyamah, nun mati bertemu dengan ra. Sepatutnya di sini nun mati bertemu dengan ra samalah dengan nun mati bertemu dengan ra sini. Mir rabbihim, tak ada dengung. Okey? Tapi ini dikecualikan. Nun mati ini walaupun bertemu dengan ra, disebabkan ada tanda sakdah, ada tanda sin di sini, maka nun ini tak dihilangkan, tak disembunyikan, tak dimasukkan. Nun mati tetap kena nyata, kena izhar, kena terang. Man wa qila man raq. Nun mati di sini kena bunyikan, tetapi berhenti seketika dan sambung baca. Man raq. Wakilakan raq. Ya. Nun itu kena jelaskan di sini. Kecuali dalam huruf inilah, dalam ayat ini, dalam surah Al-Qiyamah sahaja. Okey. Ada pengecualian satu lagi. Pengecualian satu lagi saya share sini terus. Okey, kita berhenti yang ini dulu. Kita pergi kepada pengecualian yang
Yang satu lagi. Okey, ini sebagai tambahan tambahan untuk lebih lagi ilmu kita insya-Allah. Okey, harap bersabar sebab penerangan ini agak mendalam sikit. Okey. Kita ada dua tempat. Kita tengok di sini. Surah Yasin dan surah Al-Qalam Surah Yasin dan surah Al-Qalam. Ada dua contoh di sini. Okey, kalau kata kita nak sambungkan Yasin dengan wal Quran. Yasin dengan wal Quran ataupun Nun dengan wal qalami wa ma yasturun. Tuan-tuan boleh tengok sebelah kiri ni. Yasin ini termasuk dalam huruf muqatta'ah. Huruf yang di awal-awal surah tertentu kita nak kena sebut sebiji-sebiji huruf. Ha mim alif lam mim ta si mim alif lam mim ra kaf ha ya ain sad termasuk semua dan juga Yasin. Okey, asal Yasin ini dia tulisan macam ni. Yasin. Kalau Nun pula, Nun. Ada Nun mati. Kalau Yasin, Yasin. Ada Nun mati di sini nih. Hujung Yasin ni asalnya ada Nun mati. Dalam kita baca biasa pun ada Nun mati. Macam mana kalau kita nak sambung Yasin dengan wal Quranil Hakim? Macam mana kita nak sambung Nun dengan wal qalami wa ma yasturun? Dalam Al-Quran satu ayat ni. Tapi tiba-tiba kadang-kadang kita nak sambung dua ayat ni. Macam mana kita nak sambung? Kalau kita tengok sebahagian sebelah kiri saya ni, dan sebelah kiri skrin kita ni, Nun mati bertemu dengan waw. Di sini pun Nun mati bertemu dengan waw. Yang Nun wal qalami ni. Cuba kita tatbikkan, praktikkan apa yang kita belajar dalam teori tadi ataupun dalam syarahan tadi. Kita buat Yasin tu Kalau Ustaz tanya Yasin tu kita tambah ni Ustaz. Idgham ma'arunah. Bacaannya Yasin wal qalami wa ma yasturun. Itu salah tu, Yasin masuk surah Al-Qalam. Kalau saya Ustaz kita baca Yasin wal Quranil Hakim. Okey, terima kasih. Okey, Haji Abdul Rahman macam mana? Kalau saya baca Yasin nawal Quranil Hakim. Taman Nun. Oh, ini mazhab baru ni. Mazhab baru. Ini lagi ada nyanyi Ustaz. Ini boleh cakap. Ini boleh cakap alhamdulillah ni. Yasin nawal Quranil Hakim. Ini bagus ni, boleh tambah lagi ilmu. Maksudnya alhamdulillah lah bila saya ada penerangan ini, mungkin yang baca Yasin wal Quran itu minta maaf salah salah. Jadi lain kali jangan buat. Okey. Good try. Insya-Allah tak apa, betul. Kita mencuba, tapi kalau dah diperbetulkan insya-Allah afallahu amma salaf. Allah Subhanahu Wa Taala akan maafkan perkara yang lepas tanpa kita tahu kita melakukan kesalahan. Okey, kalau ikutkan kaedah yang kita belajar tadi, penerangan yang kita belajar untuk kelas malam ini, seperti mana saudara Hilmi baca tadi, Nun mati bertemu dengan waw, Yasin wal qalam Sin tu nak kena 6 harakat. Sebab apa? Sebab dia mak lazim kalimi, mak lazim harfi mukhaffaf. Nanti kita akan belajar insya-Allah bila sampai mat. Ya, mak lazim harfi mukhaffaf di sini. Tapi okey, bila panjangkan 6 harakat Yasin sin yang mak lazim tadi, lepas pada hadah panjang 6 harakat, berlaku pula pertemuan antara Nun yang ada pada hujung perkataan huruf Yasin tu dengan huruf waw yang ada pada ayat yang berikutnya. Nun mati bertemu dengan waw. Nampak tak Haji Abdul Rahman? Nun mati di sini. Ya. Pasal Nun mati berjumpa dengan waw. Sebab itu tak boleh hidupkan. Idgham Idgham ma'al-ghunnah. Okey. Dengan 2 harakat. Okey, dengan 2 harakat. Okey. Lepas tu dalam surah Nun wal Qalami, surah lepas pada Al-Mulk, mungkin tuan-tuan suka baca surah ini, banyak makna dalam surah ini yang kita boleh jadikan sebagai rujukan kita. Sama juga, Nun mati, kita panjangkan Nun mati, Nun wal Qalam
6 harakat. Lepas tu bila kita nak sambung dengan ayat berikutnya, nun ini bertemu pula dengan huruf waw. Maka berlakulah nun mati bertemu dengan waw. Hukumnya idgham ma'al ghunnah. Itu ikut pada kaedah yang kita belajar. Okay, jadi sini pertemuan antara nun dengan huruf waw, huruf idgham ma'al ghunnah. Jadi saya nak cerita di sini yang kita sambung silah, okay, kita wasal antara ayat Yasin dengan wal Quranil Hakim, nun dengan wal qalami wa ma yasturun, dikecualikan. Dikecualikan maksudnya dia tak termasuk dalam bahagian yang kita belajar tadi. Maknanya yang dengung tu salah. Satu lagi tambah. Tadi tak boleh baca na. Yang keduanya tak boleh dengung pula. Maksudnya di sini dikecualikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita nak sambung, kita nak kena izhar nun di sini. Izhar. Nyata. Jadi kena baca macam ni. Yasin wal Quranil Hakim. Nun tu tak boleh masukkan ke dalam waw. Okey. Nun wal qalami. Nun wal nak kena ada nun mati tu. Nak kena nyatakan nun mati dan sebut wa. Ini bacaan kita ni. Bacaan Hafs an Asim, bukan bacaan pelik-pelik, bukan bacaan qiraah-qiraah lain. Maknanya tuan-tuan, puan-puan yang rahmatullah sekalian, kalau kata kita nak wasalkan antara Yasin dengan ayat kedua ataupun Nun surah Al-Qalam dengan ayat kedua, cara bacaan yang betulnya di sini walaupun ada nun mati bertemu dengan waw, kita kena baca dengan izhar, tak boleh kita idgham. Jadi kita masukkanlah. Jadi ada 3 pengecualian dalam Al-Quran 30 juzuk ini dalam bab idgham ma'al ghunnah. Walaupun nun mati bertemu dengan waw, dalam hal ini, di tempat ini, kita tak dengung. Jelas tak? InsyaAllah. Saya tak nak cerita panjang sebab dia kata boleh dengung ikut tariqah lain, ikut qiraah lain. Hafs an Asim di sini dia sebut yang kita belajar, yang kita baca sekarang ini, kita baca daripada Hafs, daripada gurunya Asim, ikut tariqah Syatibiyah. Nanti kalau kita belajar lagi, Hafs an Asim, dia ada tariqah Tayyibah. Tayyibah ni ada puluhan pula riwayat-riwayat dia, jalan-jalan dia yang dia ambil pada guru-gurunya, berlainan lain. Yang itu boleh dengung. Itu tak apalah, kita tak kira lagi yang itu. Yang tu nanti pening kepala kita. Kita ambil yang kita baca sekarang ni. Sekarang ni kalau orang tanya kita baca qiraah apa, ni nama dia. Kita baca qiraah Hafs daripada gurunya Asim ikut cara Syatibiyah. Imam Syatibi. Imam Syatibi yang mengumpulkan kaedah-kaedah Hafs an Asim yang kita baca sekarang ni. Jangan pening simpan dulu. Okey. Jadi ikut cara kita baca sekarang ni, kalau kita nak wasal Yasin dengan wal Quran, tak boleh dengung, kena izhar. Dan Nun dengan wal Qalami pun tak boleh dengung, kita kena izhar sahaja. Kita ada pilihan hanya izhar sahaja. Okey, kembali kepada skrin kita tadi. Jadi ada 3 pengecualian. Tuan-tuan perempuan boleh tandalah untuk kita lebih berhati-hati dan lebih berilmu insya-Allah dalam hal idgham ma'al ghunnah, idgham bila ghunnah. Okey, insya-Allah jelasnya tambahan tadi InsyaAllah. Okey. Terus kita sambung sikit lagi. Perhatian di sini martabah idgham. Ini kita nak tambah sikit lagi ni. Tadi dah cukup dah ayat tadi. Nun mati bertemu dengan waw, hukumnya idgham ma'al ghunnah. Okey, sekarang ni kita nak pergi lebih baik ataupun lebih lagi jawapan ataupun lebih tepat lagi jawapan, lebih kemas lagi jawapan, kita nak tambah 2 perkara ni. Iaitulah perhatian di tengah sini, martabah idgham. Idgham terbagi kepada 2. Idgham kamil, idgham naqis. Kepada Hajah yang bertanya tadi yang ada sabdu ataupun tidak ni. Ini jawapan dia. Okey, idgham semua sama ada idgham ma'al ghunnah ataupun idgham bila ghunnah terbahagi kepada 2 pula. Idgham kamil ataupun idgham naqis. Idgham kamil maknanya idgham yang sempurna. Idgham kamil, idgham sempurna. Sempurna apa? Sempurna kita masuk. Habis kita lenyapkan. Habis kita hilangkan nun mati ataupun tanwin. Idgham naqis pula, idgham tak sempurna. Apa yang dimaksudkan
dengan mudah yang kita faham, bila tak sempurna maknanya nun mati itu tak masuk habis. Nun mati tak hilang habis. Nun mati masih ada sama-sama. Macam Haji Din sebut tadi. Ini idgham naqis. Masih ada lagi kesan nun mati ataupun tanwin. Tak masuk habis. Kita baca di sini. Dia kata idgham kamil iaitu memasukkan huruf dan huruf zat dan sifat. Huruf zat ni maknanya diri nun mati itu. Nun mati itu ataupun tanwin itu zatnya dan sifatnya. Apa sifat nun mati dan tanwin tadi? Dengung tu. Nun mati dan dengung kita masukkan habis-habis ke dalam hurufnya ra dan lam. Maknanya martabat yang idgham kamil ini kena kepada idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah sebab hurufnya ra dan lam. Sebab itu dalam contoh idgham bila gunnah di sini kita tengok huruf-huruf lam dan ra semua ada sabdu. Ni hudallil ada sabdu, la raufur ra ni pun ada sabdu. Yang bahagian nun sakinah pun sama juga. Nun mati bertemu dengan lam dia ada sabdu. Mir rabbihim ra ni pun ada sabdu. Sebab itu bahagian ini hukumnya idgham kamil. Kamil maknanya sempurna. Jadi dalam jawapan kita nanti kita boleh tambah idgham kamil bila gunnah. Gitu. Bila kita sambung gitu ataupun kita jawab gitu, insya-Allah orang akan terasa lebih mantap jawapan kita, lebih lengkap jawapan kita. Macam mana kita nak jawab? Hudal lil muttaqin, tanwin bertemu dengan lam, hukumnya idgham kamil bila gunnah. Kamil bila gunnah. Ya, tambah lagi nama dia. Tambah lagi nama Ustaz, dia. kalau kita cakap begini boleh Ustaz? Kalau idgham bila gunnah kamil, dia boleh terbalik-terbalikkan asalkan kedua-duanya boleh. Jemput kamil insya-Allah. Terima kasih. Nakis kalau yang apa sukun ni. Sabar Haji. Masih kamil lagi. Jangan lompat. Gairah. Apa dah banding sukun bukan tendang kah? Okey. Idgham kamil, cara jawapan tadi, idgham kamil bila gunnah ataupun idgham bila gunnah kamil bolehlah, tak apa. Terbalik-terbalikkan kita boleh fahamlah. Okey, di sini dia kata persepakatan ulama. Maknanya dalam bab idgham kamil bila gunnah ini yang mana nun mati ataupun tanwin bertemu lam dan ra, semua ulama tajwid tak berselisih dalam pendapat ini mengatakan bila gunnah ini adalah idgham kamil. Tak boleh kita dalam idgham kamil ni ataupun idgham bila gunnah ni kita nak bunyi walaupun sedikit nun mati ataupun tanwin, tak boleh. Sebab dia dah kamil. Dan semua ulama bersetuju semua kamil kena masukkan habis-habis. Sembunyikan terus nun mati dan tanwin itu, jangan ada langsung sifat dengung itu ataupun jarayanun nafas, berlarinya nafas di hidung kita. Langsung tak ada, habis. Terus masuk seolah-olah nun tak tulis, tak ada, tak wujud, seolah-olah tanwin tak wujud. Okey, sambung lagi. Setengah ulama berpendapat termasuk juga huruf nun dan mim. Sebab itu dalam contoh nun dan mim dia ada tanwin. Dia ada sabdu. Ini jelas tak ni? Okey, ini bahagian mim, ini bahagian nun. Kalau dalam Quran, nun mati bertemu dengan mim, dia ada sabdu mim ni. Nun mati bertemu dengan nun, dia ada sabdu. Manakala nun mati bertemu dengan ya, nun mati dengan waw, tanwin bertemu dengan ya, tanwin bertemu dengan waw, tak ada sabdu. Kan beza antara ya waw dengan mim nun. Mim dan nun ada tanwin atas mim, ada tanwin, ada sabdu, ada sabdu atas mim, ada sabdu atas nun. Dan di sini yang tanwin pun sama juga. Ada sabdu atas mim, ada sabdu atas nun. Okey. Jadi, setengah ulama berpendapat bahawasanya idgham ma'al gunnah yang mana hurufnya nun dan mim termasuk dalam idgham kamil juga.
apa natijahnya, apa akan berlaku kalau katakanlah kita ikut ulama yang setengah ini, yang katanya nun mati dan nun dan mim ini, nun mati ataupun tanwin bertemu dengan nun mati atau tanwin bertemu dengan mim ini, yang ulama mengatakan kamil ni. Apa natijahnya? Apa akan jadinya? Yang akan jadinya nun itu tak ada kesan lah. Nun mati itu terus kita masuk habis-habisan ke dalam contoh. Ke dalam huruf yang nun ataupun huruf mim. Kita ambil contoh lah. Ni. Liman nurid. Liman nurid. Nun mati di sini bertemu dengan nun. Kita tengok di sini ada sabdu kan. Jadi yang setengah ulama tu mengatakan tambah rosak pula. Setengah ulama tu mengatakan nun mati bertemu dengan nun ni idgham kamil juga. Jadi kalau kita baca, kita kena nun ini terus masuk ke dalam nun. Liman terus liman nuridu. Nun mati bertemu dengan mim, ada sabdu juga, idgham kamil juga ni. Mim mana'a, mim mana'a. Beza di sini. Kalau nun mati masuk ke nun, kalau kita kamil macam mana ke nakis macam mana, dia tetap nun juga. Sebab nafsul jins. Sama-sama nun. Tapi kalau bezanya di sini, nun mati bertemu dengan mim. Mim, mam. Sama ada kita nak tutup rapat terus untuk 2 harakat, ataupun kita nak nakis. Mim, mam, mana'a. Masih lagi sebelum kita nak habiskan 2 harakat tu, ada ruang untuk nun mati sebelum kita masuk ke dalam mim. Ini tambahan saja. Kalau katalah ustaz kita, guru kita, ustazah kita katalah dia bagi jawapan kata nun mati bertemu dengan nun idgham kamil, nun mati bertemu dengan mim idgham kamil, kita boleh terima sebab ada sebahagian ulama mengatakan idgham kamil. Tapi kalau kita nak ambil secara mudahnya, secara sepakat ulamanya, kita bahagi 2 je, senang. Idgham bila gunnah kamil, idgham yang ma'al gunnah naqis. Itu senang. Okey, kita baca idgham naqis dulu. Idgham naqis tu apa? Naqis maknanya kurang sempurna, tak sempurna, iaitu kita memasukkan zat huruf sahaja tidak pada sifatnya kepada huruf ke dalam huruf ya dan waw. Maksudnya di sini kita masukkan huruf nun sahaja ataupun tanwin, nun mati ataupun tanwin ke dalam huruf ya ataupun ke dalam huruf waw, tetapi dengung tu masih ada. Itu namanya idgham naqis. Contohnya ayyad, sebelum kita nak masuk ke ya tu, dia ada hukum, ada nun, jayrayanun nafas ini maknanya berlarinya angin di rongga hidung kita ini berlaku 2 harakat. Itu yang naqis. Dia tak masuk habis. Kalau kita baca ayyadkhul, walaupun 2 harakat, walaupun 3 harakat, walaupun 4 harakat, itu salah. Itu salah. Ada tak orang baca macam tu? Soalan ni, siapa boleh jawab? Ada tak orang baca? Ni contohnya, nun mati bertemu dengan waw. Kita baca secara kamil. Miwalin. Ada tak baca macam tu? Ada. Okey, dia ada 2. Sama ada dia baca dengan secara yang dilarang dalam idgham. Perkara yang dilarang dalam idgham ma'al gunnah, kita paksa masukkan ataupun kita bersungguh-sungguh, kita bersusah payah. Macam tadilah, ayyadkhuluha miwal waliyyu terus kita masuk ke dalam waw. Seolah-olah kita jadikan idgham kamil. Ada. Kalau ada, salah dalam bacaan kita. Dalam bacaan hafs, salah. Tapi dalam bacaan lain, dalam bacaan khalaf, ana murid kepada Hamzah, bacaan qiraah 7, idgham dia di sini idgham kamil. Miwal tanpa dengung tapi dia masuk terus ke dalam waw. Itu yang betul. Tapi qiraah kita tak boleh. Qiraah kita di sini idghamnya naqis. Kena baca 2 harakat. Sementara nak sebut wa tu, kena dengung dulu 2 harakat.
Ain. Sementara nak sebutkan ya tu, dengung dulu 2 harakat. Okey. Ini yang saya boleh syarah dan saya boleh terangkan berkenaan dengan kamil dan naqis. Okey, kembali kepada latihan kita. Cuba kita jawab dengan lengkap, tambahkan gelaran satu lagi ataupun nama satu lagi untuk idgham ma'al ghunnah dan idgham bila ghunnah. Okey, soalan bagi contoh azaban nukra. Azaban nukra. Okey, macam mana kita nak jawab? Kita nak bagi nama kepada contoh ini. Tanwin bertemu dengan nun tajdid, hukumnya Tasydid tak perlu. Tasydid tak perlu. oh. Hukumnya idgham Kamil. ma'al ghunnah naqis. Naqis. Kita ambil naqis. Kita ambil naqis lah. Walaupun di sini ada pendapat ulama yang katanya kamil, kita ambil mudah. Naqis kamil je. Tak payah kita nak ambil pendapat-pendapat yang apa ni, yang sebab sebenarnya kalau kita tengok pun tahsilul hasil. Benda tu kalau kita nak letak kamil pun pada nun, dia akan jadi naqis juga. Sebab nun itu adalah nun. Nun mati adalah nun. Nun mati adalah mim. Sebab dia sama-samanya wajibul ghunnah. Sebab bila berlakunya ada sabdu, dia wajibul ghunnah 2 harakat. Dia tak boleh lari. Okay? Jadi senangnya yang bahagian selain daripada dengung, kita ambil yang naqis. Jadi jawapan betul macam tadi. Tanwin. Tanwin pada ba ini bertemu dengan nun. Hukumnya idgham naqis ma'al ghunnah. Ataupun idgham ma'al ghunnah naqis. Boleh terbalikkan. Okay, kalau di sini. Liman nuridu. Macam mana jawab? Dah pening dah. Nun mati bertemu dengan nun bertasydid, idgham kamil ma'al ghunnah ni. Idgham kamil ma'al ghunnah. Okey, macam ni. Saya buat kesimpulan mudah. Ikut mazhab saya. Ikut pilihan kita, kita bersependapat dengan sepakat ulama ni. Di sini ada sepakat ulama, senang. Kita bersama yang ramai bersepakat ulama di sini yang kamil hanya pada idgham bila ghunnah sahaja. Yang ra dan lam. Jadi contoh kita di sini, nun mati bertemu dengan nun, tak perlu sebut tasydid. Nun mati bertemu dengan nun, hukumnya idgham ma'al ghunnah naqis. Idgham naqis ma'al ghunnah. Bukan kamil. Kamil pada lam dan ra. Belum masuk lagi. Okey. Gitu. Kita ambil keputusan yang sepakat ulama. Yang mudah maknanya kalau yang dengung naqis, kalau yang tak dengung kamil. Okey, minta maaf yang baru nak jinak-jinak dengan tajwid, ini adalah tambahan Kalau tak sebut kamil, tak sebut naqis pun tak apa. Tak sebut naqis, tak sebut kamil pun tak apa. Kita sebut macam yang contoh yang awal tadi. Nun mati bertemu dengan nun, hukumnya idgham ma'al ghunnah. Dah cantik dah ayat tu. Tapi bagi mereka yang dah selalu sebut macam tu, tambah sikit. Naqis. Okey, untuk bahagian ma'al ghunnah pula, bila ghunnah pula, kalau katalah tuan-tuan perempuan nak latihkan diri, jawapan yang awal tadi dah cantik dah. Nun di sini, tanwin bertemu dengan lam, hukumnya idgham bila ghunnah. Cantik dah, cantik sangat dah. Tapi bagi mereka yang selalu sebut macam ni, kalau nak tambah sikit lagi, nun tanwin bertemu dengan lam, hukumnya idgham kamil bila ghunnah. Ataupun idgham bila ghunnah kamil. InsyaAllah lama-lama nanti kita boleh sebut selalu, senang je.
Asalkan jumpa 6 huruf yarmalun, terus kita akan ingat cerita ni. Ingat perbincangan ini, ingat muzakarah ini. Tuan-tuan nak kena latihkan diri, nak kena selalu sebut. Biasakan lidah dengan sebutan tadi. Tanwin bertemu dengan ra, hukumnya idgham bila gunnah. Tambah kamil, ataupun tak nak tambah pun tak apa. Ataupun nun mati bertemu dengan nun, hukumnya idgham ma'al gunnah. Tambah naqis, ataupun tak nak tambah pun tak apa. Lama-lama insya-Allah. Dan dalam kelas kita, setiap kali kita belajar insya-Allah, bermula daripada sekarang, bila kita dah sebut izhar, kita dah kenal. Idgham kita kenal. Jumpa saya nanti dalam kelas tahsin. Jumpa je contoh ni, saya nak jawapan macam tadi. Nak selalu sebut. InsyaAllah kita nak cerita kepada orang pun dah lancar. Dah mudah sebut. Terus kita tatbik. Terus kita praktik terus. InsyaAllah. Okey. Sebelum kita tutup majlis, kita buat kesimpulan sikit. Kesimpulan kelas kita malam ini adalah berkenaan dengan idgham, hukum idgham. Yang mana makna dia memasukkan. Nak masuk apa? Nak masukkan nun mati ataupun tanwin. Nak masuk ke mana? Nak masuk ke dalam salah satu huruf yang 6. Yarmalun. Yarmalun. Ya, ra, mim, lam, waw, nun. Okey, 6 huruf ini. Nun mati ataupun tanwin, kita nak masuk ke dalam salah satu huruf ini. Maka bila nak masuknya, kita tengok. Kita bagi kepada 2. Sama ada dengung ataupun tidak. Yang mana bahagian dengung? Iaitulah hurufnya 4. Ya, waw, mim, nun. Ya, waw, mim, nun. Ini kena dengung. Okey, yang mana tak dengung pula? Lam, ra. Nun mati ataupun tanwin bertemu dengan lam ataupun ra, hukumnya tak dengung. Tanpa dengung. Tanpa dengung. Bila tanpa dengung, maknanya kamil. Sempurna dengung. Sempurna masukkan. Nun itu kita sempurna masukkan ke dalam lam ataupun ra. Kalau ada dengung, maknanya tak sempurna. Naqis. Tak sempurna kita masukkan nun ataupun tanwin ke dalam 4 huruf tadi. Yarmalun. Yanmu. Yarmalun untuk semua, untuk kedua-dua jenis yang dengung dan tanpa dengung. Yang dengung saja yanmu saja ataupun 4 huruf ya. Menu. Okey. Atau menu pun boleh. Manchester United. Okey, lepas tu yang pengecualian tu saya harapkan tuan-tuan puan-puan dah tanda. Itu untuk tambahan insya-Allah. You mean tu apa? Boleh sama juga 4 huruf. That mean you mean tu yang 4 huruf jugalah. Yang itu yang dengung, yang naqis punya. Okey. Menu ni semua dengan yang mun 4 huruf ya 4 huruf. Sekarang ni kita dah daripada 28 huruf kita dah simpan dalam ingatan hafazan kita 12 huruf. 6 untuk izhar halqi, 6 untuk idgham gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham al gunnah dan idgham bila gunnah. Kita dah ada 6 campur 6 12. Daripada 28 kita dah simpan dan kita dah hafal 12 huruf. Selagi 16 belum lagi belum pakai. Itulah cara tu. Ada lagi 16 lagi insya-Allah dalam hukum. Itu cara untuk kita nak hafal satu-satu hukum, satu persatu hukum yang kita akan belajar satu persatu. Baru 2 hukum kita belajar. Jangan kita lemah semangat, jangan kita terasa susah. InsyaAllah kuatkan semangat. Saya selalu sebut kelas-kelas tajwid ni kita bahagikan 2 bahagian. Bahagian pertama ni dia akan rasa berat sangat berat. Bila kita dah lepas bahagian pertama ni, kita dah biasa dengan macam mana kita nak bezakan hukum-hukum, huruf-huruf, nama-nama hukum. Masuk bahagian kedua kita bertambah semangat. Kita akan rasa kita nak menguasai semua hukum tajwid ni. Itu rahsia tajwid. Jadi peringkat awal ni, kelas-kelas awal ni tak faham ke, jelas ke, tak jelas ke, bersabar. Doa Allah Subhanahu Wa Taala beri kefahaman, beri boleh hafal, boleh beza-bezakan, boleh ikut dan insya-Allah kalau betul-betul bersabar ada natijah yang baiknya insya-Allah. InsyaAllah. Okey, insya-Allah. Ada apa-apa nak tanya? Ada soalan. Okey. Idgham al-gunnah semua tu nakis ke ataupun mim dengan nun sahaja?
Okey, kita dah sepakat tadi, tak perlu pening-pening, kita idgham ma'al ghunnah semua naqis. Kita ambil yang sepakat ulama. Yang mana mengatakan sepakat ulamanya lam ra sahaja yang kamil. Jadi maknanya yang naqis, yang ma'al ghunnah tu semuanya naqis. Senang. Saya belajar dari guru saya pun begitu. Saya dikenal mula-mula sekali tak ada pun dalam idgham ma'al ghunnah ini adanya kamil. Yang kamil hanya berlaku pada bila ghunnah. Yang ma'al ghunnah naqis sahaja. Tak sempurna. Cuma ada setengah pendapat je Ustaz yang Ya. Ada yang betul. Lah, yang ada yang mengatakan ada yang mengatakan nun dan mim itu ma'al ghunnah kamil sebab ada sabdu. Tapi jawapan pula kepada kenapa ada sabdu, sebab nun dan mim memang termasuk dalam wajibul ghunnah al-musyaddadatain. Mim dan nun yang bersabdu hukumnya wajib al-ghunnah. Gunnah kan ya. Okey, wajib. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey Ustaz, apa ni contoh idgham ma'al ghunnah yang pertama tu? Cuba tengok tadi, saya rasa ada keliru sikit. Mana? Yang pertama ya, usri yusra. Saya selalu baca tu usri yusra. Kalau masuk idgham tu jadi macam sebenarnya tak ada tanwin di situ. Dia tu, di ra tu. Tak. Ini bukan ayat Alam Nashrah ni. Oh, bukan. Ini ayat lain. Usri yusra. Ini dalam ayat surah lain. Kalau fa inna ma'al usri yusra itu betul. Itu tak adanya tanwin. Inna ma'al usri yusra. Dalam contoh pun tak ada tanwin tu. Yang mana? Adik-adik, ini tulisan hanya kita tulis dengan type. Jadi ada yang tulisnya tanwin, ada yang tak tulisnya tanwin. Ini kembalikan kepada ayat, insya-Allah lengkapnya. Waliyyin wala nasir bisultanim mubin. Ini saya copy paste je. Kira tak tanda tanwin tu tak ditulis dah, maksudnya tak ditandakan di sana macam ya betul. Usri yusra tu Ya betul. Itu yang tadi Haji Din pening tu dia kata mana tanwin tu. Tanda baris bawah. Patut dia tersilap, patutlah. Okey. Alhamdulillah. Okey, syukran. Kita boleh tambah. Boleh tambah di situ. Tak apalah Ustaz, hari saya. Okey, hari-hari Haji Din. Haji Din senang je. Kalau tak nak kena, Haji Din mute je. Mute, selamat. Sebenarnya hari ni hari pandai Haji Din. Hari pandai dia. Alhamdulillah. Yang betul Ustaz, nanti besok dia kerjakan saya. Pagi-pagi besok. Okey, ada tak apa-apa nak tanya lagi berkenaan dengan kelas kita? Alhamdulillah. Allah. Saya cuba nak permudahkan huraian itu, mudah-mudahan yang berat-berat itu saya tujukan kepada yang dah selalu tajwid kan. Jadi nak kena ada tambah sikit daripada yang biasa. Jadi mereka yang belum lagi menerima tambahan yang berat-berat ini bersabarlah. Biasakan diri mendengar dulu, walaupun perkara ini agaknya mungkin first time dengar ataupun tak berapa nak tangkap, tak apa, bersabar dulu, jinak-jinakkan, insya-Allah satu hari nanti kita dah selalu dengar, maka kita akan jadi biasa dan insya-Allah kita faham dan hafal insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Betul ke maksud gunnah tu dengung Ustaz dalam bahasa Arab? Ya. Okey, kalau bila tu tak perlulah. Okey, tanpa. Kalau bila tu tanpa dengung, bila gunnah tanpa dengung, ma'al gunnah beserta dengung. Alhamdulillah. Bi gunnah dengan dengung, sama jugalah. Faham. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sebelum tutup majlis, ada apa-apa soalan? InsyaAllah saya rasa dari tak banyak soalan lagi di sini sebab kita baru kenal dua hukum. 3 hukum lah sebab yang idgham tu terbagi kepada 2. Kira 3 hukum. Cuma kita masih lagi banyak lagi huruf-huruf yang lain. Dan antara hukum yang senang ini adalah hukum idgham dengan hukum izhar. Itu nyata, yang ini masukkan. Dia belum lagi yang nak masuk sembunyi, belum lagi yang nak masuk nak tukar-tukar, itu yang lebih payahlah. InsyaAllah. Okey, untuk malam ni saya rasa cukup. Sebelum kita belum lagi kita nak masuk bahagian ini ya. Bahagian ini insya-Allah kita akan tangguhkan untuk minggu depan. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya doakan insya-Allah semua yang hadir ini bertambah lagi bersemangat untuk belajar ilmu tajwid
Yang mana saya selalu sebut. Kadang-kadang berat juga nak sebut. Sebab benda ni awal-awalnya memang berat. Saya selalu sebut kalau tanpa ilmu tajwid, tanpa kita belajar tajwid, Quran kita tak boleh kita nak majukan. Tak ada benda yang boleh membantu untuk majukan diri kita. Sebab kita akan baca seperti mana kita dah terbiasa baca. Sebab itu orang akan terasa, orang akan perasan kalau tak ada ilmu tambahan tajwid ini, kita akan perasan ataupun orang akan perasan kita akan perasan diri kita perasan orang contohnya macam tak ada beza je, bertahun-tahun kita baca macam tu juga. Ada tak istilah tu? Kan? Rasa pada diri sendiri ya. Kadang-kadang kita perasa pada diri kita sendiri. Betul. Perasan juga ada mungkin kadang-kadang kita tengok bacaan orang tu, kawan ni macam tu juga bertahun-tahun. Sebab tak ada benda yang boleh membantu untuk nak majukan, ubahkan, lebih baik, lebih cantikkan, lebih tahsinkan bacaan tu. Jadi insya-Allah dengan tajwid ini insya-Allah cara yang ringkas, yang pantas, yang cepat untuk kita perbaiki bacaan kita. Ini dari segi bacaan. InsyaAllah kalau Allah rezekikan kita, Allah beri peluang untuk kita belajar lagi macam mana kita nak majukan dari segi gaya bacaan pula. Itu pun satu ilmu juga akan kita sentuhkan di ujung-ujung kelas tajwid. Maksudnya kenapa tak ada lagu? Contohnya kadang-kadang 10 orang baca sama je, mendata je kan. Al-Quranul Karim ini untuk nak melekakan, untuk nak semangat, untuk nak dengar, nak lagi dengar, dia kena ada lengguk-lengguk dia. Dia kena ada lantunan Al-Quran tersendiri. Dia kena ada lagu-lagunya untuk nak menarikkan diri kita dulu sebelum nak perdengarkan orang, nak bagi diri kita sanggup dengar suara kita ni. Lalu dengar ataupun seronok dengar, baru kita nak boleh baca banyak. Kan? Ini diri sendiri pun terasa macam tu juga bacaan. Kita pun tak semangat, apatah lagi kalau Haji Din dengar. Kan? Dia tertarik dia boleh lah. Ada juga benda. Tak masuk lagu sikit. Masuk lagu sikit, sedap tak apa. InsyaAllah. Itu kemudian. Saya pagi-pagi saya cuba kan. Alunan dia mesti alunan. Silap saya sebut nama dia. Minta maaf. Okey, maksudnya lagu tu kemudian kita nakkan, betulkan sebutan, cantikkan ilmu tajwid. InsyaAllah. Dah baby dah dengar. Baby dah bunyi insyaAllah. Kita taruh irama Piramli sikit Ustaz. InsyaAllah. Minta maaf. Minta maaf Haji Abdul Rahman. Al-Quranul Karim tak boleh terima. Kita jangan sorry. Jangan kita samakan dengan lagu-lagu lara atau lagu-lagu muzik. InsyaAllah, masya-Allah, astaghfirullah, innalillah. Saya dah terikut rentak Abang Din Ustaz. Okey, cukup. Kita tutup majlis dulu. Haji Din, kita tutup majlis dulu. Saya nak tanya. Ustaz, Quranta 2 naskah je kan, nota ringkas dan e-book tajwid 2 je kan? Ya. Saya rasa yang kita kita tetapkan 2 ni dulu. Sebab banyak itu pun dah banyak untuk kita rujukkan insya-Allah. Baik. Terima kasih. Okey, kita tutup dulu. Kalau siapa nak sambung berbual lepas pada kita doa insya-Allah. Okey, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.